أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslim muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sekali lagi Allah panjangkan usia kita dan dapat kita bersua muka pada hari ini, walaupun secara online di atas talian. Tak apa kan, insya-Allah selagi mana setiap daripada kita ada niat, ada niat untuk menimba ilmu, dan selagi itulah insya-Allah Allah akan berikan kemanisan mencari ilmu itu tadi, kemanisan menuntut ilmu kan. Kita tak kiralah physical class ke online ke kan, jadi insya-Allah lah di mana-mana pun insya-Allah kita boleh mendapatkan ilmu, kita boleh belajar sesuatu insya-Allah. Baik, jadi hari ini kita akan mengetahui tentang sebuah kisah berkenaan dengan satu watak hamba Allah, seorang hamba Allah yang sangat istimewa, di mana hamba Allah ini dia berdoa kepada Allah minta dijauhkan daripada api neraka. Dan kisah dan doa ini tercatat dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-65 dan 66. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan daripada kami azab api neraka, azab neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Kerana sesungguhnya azab api neraka itu adalah kebinasaan yang kekal. Kemudian innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal, seburuk-buruk tempat kediaman. Baik, jadi secara keseluruhannya, kalau kita faham maksud yang diberikan tadi, apa sebenarnya yang doa ini khususkan? Okey, doa ini minta supaya jauhkan kita daripada api neraka kan. Daripada awal cerita tentang api neraka kan, Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Nah, kemudian ayat tu bersambung pula, sebab apa kita minta jauh daripada api neraka? Sebab api neraka tu suatu bentuk kebinasaan. Kemudian api neraka itu juga adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Okay, jadi keseluruhan doa itu mengandungi permintaan kita kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada api neraka ini. Baik, perasan atau tidak, tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita supaya minta jauh daripada neraka ni, sampai tahap bila kita nak makan pun
kita diajar untuk baca doa yang terselit untuk minta jauh daripada neraka juga. Betul tak? Okey, apa doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Nampak tak yang belakang tu? Wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kami keberkatan fima razaqtana, dalam apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Okey, kemudian disambung wa qina adzaban nar, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Okey, doa apa lagi yang ada permintaan sebegini? Doa tambahan yang Nabi ajar kepada kita untuk kita baca dalam tahiyat akhir sebelum kita bagi salam tu. Okey, lepas kita dah baca doa tahiyat akhir, kemudian Nabi ada ajarkan kepada kita satu doa tambahan. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min azabi. Azabi apa dulu yang disebut? Yang pertama disebut azabi jahannam. Nampak tak? Azab api neraka. Kan Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada azab api neraka. Kemudian yang kedua baru kita masuk azab min azabil qabr, daripada azab kubur. Okey, yang ketiga wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Okey, yang terakhir sekali baru wa min syarri fitnatil masihid dajjal, daripada kita berlindung dengan Allah daripada fitnah kejahatan fitnah dajjal. Okey, jadi ini 4 perkara yang Nabi ajar kepada kita untuk kita baca ekstra lah, kira ekstra sebelum kita bagi salam tu, kita ucapkan doa ini. Jadi dalam doa ini yang pertama pun kita mula dengan minta perlindungan daripada api neraka. Nampak tak betapa Allah dan Nabi kita sudah sudah ajarkan kepada kita tentang apa yang perlu kita minta. Kan dalam kehidupan ni lengkaplah. Okey, senang kata kalau kita biasa dengar Islam is the way of life kan. Jadi betul lah itu. Kan sebabnya lengkap, dia macam kita dapat satu buku kan, satu buku yang semua dalam tu dah ada. Kan, jadi subhanallah, beruntung kita sebenarnya memiliki Islam. Beruntung juga kita kerana menjadi salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik. Jadi minta jauh daripada api neraka ni sebenarnya penting lah kan? Penting kerana nanti bila di hari pengadilan, okey, akan ada orang-orang yang masuk syurga. Betul tak? Sesiapa yang beriman, Allah janjikan kepadanya syurga Allah. Tetapi sebelum dia masuk syurga tu, dia perlu melalui neraka. Dia perlu masuk dalam neraka dulu, selesaikan apa hukuman yang Allah beri kepada dia. Dah habis hukuman, baru masuk syurga, baru dapat masuk syurga. Okay? Itu yang sebenarnya yang kita tak nak. Sebab itu kenapa kita perlu minta lah kepada Allah. Kita minta masuk syurga tu minta juga kan. Tapi kita perlu juga minta untuk dijauhkan daripada api neraka. Kan? Jadi bila doa jangan minta satu je. Jangan sekadar minta ya Allah masukkanlah aku di dalam syurga Firdausmu. Tapi kita perlu ingat juga minta ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Aku nak masuk syurga tapi aku tak nak masuk neraka. Kan? Kena melazimilah, jangan minta satu je. Kita kena minta dua-dua sekali. Ni kita dah belajar, kita dah tahu, kita cubalah praktikkan. Okey? Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ali Imran. Okey? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Okey, barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan syurga, maka orang itu tadi faqad faza. Orang itu tadi telah berjaya. Okey, jadi inilah sebenarnya kejayaan yang sebenar, kejayaan yang hakiki. Bila mana dia dijauhkan daripada api neraka dan dia masuk syurga. Okey? Kena cantik dengan doa ni. Jadi kita nampaklah dalam Quran pun dah disebutkan beberapa kali tentang
tuntutan untuk kita berdoa, guideline lah, senang kata guideline yang Allah ajarkan kepada kita untuk minta dijauhkan daripada api neraka. Okay, jadi bukan kita tahu sekadar doa untuk minta masuk syurga, tapi hari ini kita tahu juga tentang bagaimana doa untuk minta jauh daripada api neraka itu. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi sekarang kita dah tahu, kan? Kita dah tahu kita perlu minta masuk syurga, kita minta nak masuk syurga, kita juga minta nak jauh daripada api neraka. Kan? Kita dah tahu dua benda ni. Jadi sekarang kita nak tahu pula siapa orang istimewa yang saya sebutkan tadi. Orang istimewa yang bacakan doa ini, yang Allah catatkan di dalam Al-Quran. Baik. Ayat Rabbana srif anna azab jahannam ini, dia sebenarnya terkait dengan beberapa ayat sebelumnya. Okay, nanti boleh tengok daripada ayat 63 dah diceritakan tentang orang-orang yang dipanggil dengan ibadur rahman, hamba-hamba ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, hamba-hamba yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita nak tahulah apa tu ciri-ciri ibadur rahman ni, kan? Sampai istimewanya sekali Allah sebutkan di dalam Al-Quran, betul tak? Jadi sifat dan ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang ibadur rahman ini, yang pertama adalah bila dia berjalan, bila dia berjalan di atas muka bumi ini, jalannya itu dalam keadaan yang merendah hati. Yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna ni maksudnya merendah hati. Macam mana? Jalannya tu, langkahnya adalah langkah yang tenang, langkah yang anggun, langkah yang kemas, tegap, kan? Bukan jalan seorang yang angkuh, seorang yang sombong, bukan jalan seorang yang bermegah diri. Okay? Contoh terbaik yang kita boleh lihat adalah pada cara berjalannya Rasulullah SAW. Mungkin kita tidak pernah nampak secara mata kasar kita bagaimana Rasulullah berjalan, tapi di luar sana ada banyak sangat buku-buku, kitab-kitab yang menceritakan tentang sifat kepribadian Rasulullah. Okay? Dan itu sangat-sangat penting untuk kita belajar, untuk kita tahu. Okay? Jadi supaya kita sendiri boleh mengambil contoh, kan? Sebabnya Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Okay, satu contoh yang sangat baik untuk kita, satu teladan yang sangat baik untuk kita meneladani, kan? Insya-Allah. Jadi Rasulullah SAW ini apabila baginda berjalan, sebenarnya sangat menampakkan bahawa baginda ini adalah seorang yang sangat tenang, sangat merendah diri. Okay, jalannya menunduk ke bawah, jalannya tidak terlalu mendabik dada, kan? Betul tak? Jadi sangat tawaduklah jalan baginda. Jadi itu antara contoh yang terdekat yang boleh kita ambil contohlah daripada Rasulullah SAW. Baik, kita pergi kepada sifat yang kedua yang dimiliki oleh seorang ibadur rahman. Apa dia? Orang ini bila disindir, bila orang-orang jahil ataupun orang-orang yang tidak beradab, orang-orang yang jahat, orang-orang yang kasar berkata sesuatu kepada dia, okay, kepada orang ni, okay, ibadur rahman ini tadi, dia akan membalas perbuatan orang-orang jahat itu dengan ucapan yang baik-baik. Jadi yang ini ada susah sedikit untuk kita cuba terapkan dalam diri kita. Kerana apa? Yang pertama tadi tentang jalan seorang yang merendah hati itu kita boleh belajar, itu kita boleh praktis, kan? Bila kita tahu okay, Rasulullah jalannya bukan mendongak, okay, tapi lebih kepada perlu tunduk sedikit, kan? Perlu menunjukkan
sifat merendah diri kita. Jadi itu semua kita boleh praktis. Okay, bila kita tahu jalan yang sebenar, kita boleh praktis. Tapi sifat yang kedua ini, dia lebih melibatkan emosi. Okay? Kita cuba bayangkanlah kalau tiba-tiba ada orang hina-hina kita, sindir-sindir kita. Kan? Kita pun mesti nak sindir balik. Kan? Geram aja. Kenapa orang-orang yang cakap-cakap pasal aku ni kan? Jadi astagfirullah lah, itu kita. Okay? Tapi ya Allah ajarkan pada kita di sini, kalau nak jadi orang yang layak untuk minta kepada Allah supaya dijauhkan daripada api neraka, kita perlu mengucapkan, kita perlu balas balik apa yang orang-orang jahat itu buat pada kita dengan perkataan yang baik-baik. Okay? Orang baling batu tapi kita kasih dia permata. Okay? Contohnya begitu. Baik. Jadi paling-paling baik yang kita boleh cuba buat adalah, kalau orang buat jahat dengan kita, paling-paling pun mesti kita akan diam aja. Tak apalah, sabar. Itu dah dikira baik. Okay? Tapi kalau nak jadi lagi baik, apa yang Allah suruh kita? Allah suruh kita, satu tadi cakap yang baik-baik kan? Bukan tu sahaja, tapi Allah suruh kita maafkan dia. Okay? Maafkan dia kerana dia telah berkata buruk pada kita. Okay? Maafkan dia. Tapi sebaliknya, lepas dah maafkan, kita doakan dia pula. Tak apa, semoga Allah sentiasa memberikan hidayah kepadamu. Kita macam gitulah. Kan? Baik. InsyaAllah lah kita cuba sekali lagi untuk mencontohi Rasulullah SAW. Kerana kita tahu semakin orang-orang jahil mempersendakan baginda, semakin orang-orang musyrik ini memberikan kata-kata kasar kepada Rasulullah. Rasulullah ini semakin menjadi orang yang pemaaf. Okay? Semakin dibuat jahat, semakin dia ni jadi seorang yang pemaaf. Semakin mudah dia untuk maafkan orang. Jadi itu kita perlu didik hati kita, perlu didik mulut kita, lisan kita untuk tidak cepat melatah. Okay? Bahkan kita maafkan dia dan juga kita balas balik dengan kata-kata yang baik, insya-Allah. Okay, baik. Dah selesai dua ciri, betul? Dah selesai dua sifat bagi orang-orang ibadur rahman. Okay, sekarang masuk pada sifat yang ketiga yang dimiliki oleh ibadur rahman. Apa dia? Allah sebutkan dalam ayat 64, iaitu orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari. Okay? Dengan keadaan sujud, dengan keadaan berdiri. Maksudnya solatlah di sini. Baik, dalam surah lain pula Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan sedikit daripada mereka yang tidur di waktu malam, dan akhir-akhir malam mereka itu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak katanya di sini, dalam Al-Quran sendiri je dah banyak ayat yang menunjukkan kepada tuntutan untuk kita bangun solat malam. Okey? Jadi sudah tentu, sudah semestinya di dalam hadis, di dalam hadis-hadis pasti disebutkan tentang kelebihan-kelebihan dan rahsia-rahsia yang tersembunyi untuk orang yang selalu berqiyamul lail. Okey, tinggal kita sahaja untuk cari, untuk kaji apa yang Allah dah janjikan kepada orang-orang yang bangun malam dan mendirikan solat ataupun yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ciri-ciri ibadur rahman yang berikutnya ini, inilah dia. Yang seterusnya, ibadur rahman ini adalah orang yang sering berdoa kepada Allah untuk minta dijauhkan daripada api neraka. Jadi inilah datang doanya.
Okey, Rabbana asrif anna azab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah daripada kami azab api neraka. Inna azabaha kana warama. Kerana sesungguhnya azab api neraka itu adalah kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan sesungguhnya azab api neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman, adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi inilah doa yang diucapkan oleh ibadur rahman itu tadi. Baik. Semoga kita ini lepas kita dah belajar gini kan, semoga kita bukan sahaja melatih diri kita untuk biasakan baca doa ini dan minta jauh daripada api neraka, tapi kita juga perlu biasakan diri kita untuk jadi salah seorang daripada ibadur rahman ini. Jadi salah seorang yang memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh ibadur rahman. Okey, insya-Allah. Baik. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini memberikan 1001 manfaat kepada kita, okey, dan kepada orang lain juga bila kita kongsi kepada mereka. Dia dapat ilmu, jangan simpan sendiri, tapi kita share kepada orang lain supaya kita semua mendapat manfaat, insya-Allah. Baik, kita jumpa lagi minggu hadapan, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.